السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang untuk sama-sama kita hadirkan diri, sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan tak lama lagi kita akan salat fardu isya, dan sementara itu sama-sama kita duduk sebentar di dalam satu majlis, iaitulah majlis ilmu, ataupun yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai satu taman daripada taman-taman syurga, iaitulah satu perkongsian yang kita akan berkongsi pada malam ini berkenaan dengan tajuk tafsir suratul Kahf, surah Al-Kahfi, yang telah pun lebih kurang 8, 9 ataupun 10 kali dah pada kali ini, yang mana kita akan memasuki pada ayat yang ke-22 daripada suratul Kahfi, ayat yang ke-22 pada malam ini insya-Allah, sehinggalah ayat yang ke-26. Kita akan habiskan malam ni, kita akan tutup insya-Allah cerita tentang Ashabul Kahfi ni, kita akan tutup, kita akan habis. Maka pada bulan yang akan datang, pada kesempatan yang akan datang, kita akan tengok suratul Kahfi berkenaan dengan kisah yang lain pula, kisah tentang pemilik dua kebun, pada pertemuan akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa metod kita, kita akan bacakan dulu sekali lalu apa yang kita akan tengok pelajarannya pada malam ini, pengajarannya pada malam ini. Kita akan baca dulu, kemudian kita akan tengok maknanya, dan selepas itu barulah kita akan tengok apa penafsirannya yang diambil daripada tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka. Suratul Kahfi, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kita membaca lebih kurang 5 ayat daripada Al-Quranul Karim, berhampiran dengan semuka juga kita baca malam ni. Alhamdulillah, moga setiap huruf yang kita baca ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pembacaan kita, dan seterusnya menarik kita ke dalam golongan al-yamin ataupun golongan yang mendapat golongan sebelah kanan yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala sesuai hadis
daripada Abi Umamah Al-Bahili, hadis yang banyak kali kita sebut, iaitulah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca dekat dunia dahulu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Bukan datang saja, tetapi dia akan memberi syafi'an kepada siapa? Li ashabih, kepada orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala pembacaan kita, terutamanya pada malam ini, dan diberatinya pada mizan hasanah kita, mizan kebaikan, timbang kebaikan kita, seterusnya menjadi asbab untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kepada kita punya penafsiran. Kita skip sikitlah kita punya bahagian tajwid, sebab takut kita tak dapat habiskan kita punya kisah yang kita akan fokuskan pada malam ini, berkenaan dengan 5 ayat pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang ke-22, ini kisah bagaimana sebelum ini dikisahkan dalam Al-Quran. Sebelum ni ayat yang ke-20 19, bagaimana Ashabul Kahfi ni qulillah wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, apabila mereka bangun dan mereka tertanya-tanya di antara mereka berapa hari yang kita tidur dalam gua. Kemudian mereka utuskan seorang daripada mereka yang dikatakan nama dia Yamliha dalam tafsir ni, utuskan dengan bawa satu wang perak, seuncang wang perak tersebut bawa pergi ke pekan untuk membeli makanan. Biwariqikum hadhihi ilal Madinah, itu ayat dia. Azka ta'ama, selepas itu untuk cari makanan yang baik untuk mereka semua makan. Kemudian setelah habis daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20 menerangkan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq, bagaimana ditemukan Ashabul Kahfi ni, dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa janji-janji Allah yang Allah janji itu adalah satu janji yang benar. Kemudian dikisahkan juga pada ayat terakhir, ayat yang ke-21, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, dibinakan masjid pada tempat Ashabul Kahfi itu. Kemudian pada ayat yang ke-22, tuan-tuan dan puan-puan, maksud daripada ayat yang ke-24, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, mereka berkata, mereka ini siapa? Mereka ini ialah orang-orang Yahudi kafir, ketika mana mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cerita Ashabul Kahfi ni. Mereka ini ketika Nabi bagi tahu, mereka ini mereka bertanya sesama mereka, sayaqulun, berapalah penduduk Ashabul Kahfi ni, berapa orang sebenarnya? Sebab itulah datang ayat ni, thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka kata mereka itu 3 orang, dan Ashabul Kahfi ni mereka itu 3 orang, yang keempat anjing mereka. Dan ada pula orang yang lain, orang yang rakan-rakan yang menyembang dengan mereka ni, dan rakan-rakan yang menyembang semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, mereka berkata, orang lain pula berkata 5 orang, yang ke-6 anjing mereka. Khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Kemudian Allah beritahu sangkaan-sangkaan belaka tentang hal yang ghaib. Tentang hal yang ghaib itu, iaitulah maksudnya di sini tentang jumlah. Berapakah jumlah sebenar Ashabul Kahfi ni, ialah satu perkara yang ghaib, satu perkara yang tidak dapat diketahui. Sebab apa? Sebab dikatakan dalam tafsir Al-Azhar ni, yang tahu tu hanya raja tersebut je. Raja yang apabila dia kantoi, orang tu pergi beli makanan tu, kemudian tersebar cerita bahawasanya ada orang lama yang bawa uncang perak zaman dulu, pakaian zaman dulu. Ketika mana tersebar berita tentang pemuda tersebut, kemudian raja datang jumpa beliau, dan pemuda ni bawa raja masuk ke dalam gua. Dikatakan raja tersebut sahaja yang tahu berapa jumlah sebenar, sebab dia tengok, dia masuk. Itu menurut satu riwayat lah. Sebab tentang masuk tak masuk ni ada 2 riwayat. Satu riwayat kata raja masuk,
Satu riwayat kata raja ni tak sempat masuk. Orang pemuda yang bawa penunjuk jalan tadi masuk dan terus hilang. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi, raja tu masuk sekali tengok. Maka yang tahu sebenarnya raja tu je. Tapi raja tu pun dah tak cerita berapa orang sebenarnya. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, itulah rajman bil ghaib. Perkara ni ialah satu perkara yang ghaib, tak tahu. Kan? Tak tahu berapa orang sebenarnya. Sebab itulah orang kafir dan Yahudi ketika itu dia tembak ya. Mungkin 3 orang campur anjing dia 4 orang jadi 4, mungkin 5 orang campur anjing jadi 6. Tak tahu. Okey. Wa yaqulun, kemudian ada juga orang lain kata, rakan-rakan mereka juga kata apa? Sab'atun, mereka ini 7 orang, Ashabul Kahfi ini 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 ialah anjing mereka. Okey. Pun tak tahu mana yang betul ataupun tidak. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Tuhanku yang lebih tahu dengan bilangan mereka. Begitu. Tak ada siapa tahu. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh kerana itu janganlah turut bertengkar tentang mereka melainkan perbantahan yang jelas. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan tak usahlah engkau bertanya tentang mereka itu kepada seorang jua pun. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengikut riwayat Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bagi tahu besar kemungkinan bahawa yang ketiga inilah yang lebih dekat kepada kebenaran yang diterangkan dengan wahyu. Buya Hamka quote kata-kata Ibnu Abbas, kata yang ketiga, pandangan yang ketiga, iaitu pandangan 7 orang Ashabul Kahfi campur anjing 8 itu lebih dekat dengan kebenaran. Kebenaran yang diterangkan oleh wahyu, kata Ibnu Abbas rahmatullahi taala alaih radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas. Kemudian ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tak tahu berapa jumlah, kan, tapi yang dekat kebenaran, dekat dengan kebenaran kata Ibnu Abbas, dan juga mengikut riwayat yang lain, ahli-ahli tafsir yang lain, 7 orang termasuk anjing 8. Okay. Dalam tafsir ni, muka surat ke 186, kalau ada yang ada, Buya Hamka ada datangkan nama-nama mereka yang 7 ini. Tetapi kata Buya Hamka, awas, nama-nama ini dan nama anjingnya tidaklah dijamin sahih atau tidak. Okey, sebab semuanya itu diterima dari ahlul kitab sahaja, dari orang-orang Yahudi yang membaca kitab-kitab mereka kisah Israeliat sahaja. Okey, nama-nama tersebut. Kata Buya Hamka, dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak ada. Nabi tak pernah bagi tahu secara detail apakah nama A, nama B, nama C, nama D, sebanyak 7, tak ada. Maka kata Buya Hamka, tidak dijamin nama ini sahih atau tidak, tapi kita boleh ambil, kita dengar sahajalah. Tak bolehlah kita nak tulis. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan punya percaya dengan azimat, mereka tulis nama-nama ni lekat kat belakang pintu lah, ada dia punya kelebihan sekian, lekat dalam buku, letak bawah kereta, macam-macam. Orang kalau nak taksub ni bahaya, macam-macam. Antara namanya kata Buya Hamka, Yamlikha. Yamlikha ni dia yang diutuskan ke mencari makan. Kemudian ada Martunus, Kastunus, Berirunus, Danimus, Yatubunus, Kalus. Kemudian dan ada pula yang menambahkan satu nama lagi, iaitu Maksalamina. Okey, itu nama 7 orang. Kemudian dan nama anjingnya Hamran. Ada Hamran kata, ada nama Hamra, ada nama Qitmir, nama anjing tu ada 3 nama lah yang diriwayatkan. Mana satu betul, wallahu taala a'la wa a'lam. Allah saja yang tahu betul atau tidak. Ini sekadar nama yang diceritakan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada ayat yang ke-23, ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana surah ini turun,
Kita pernah cerita sebelum ni, surah ini turun apabila ada pertanyaan daripada orang kafir dan orang Yahudi itu, siapakah Ashabul Kahfi? Di antaranya 3 soalan tersebut, di antaranya siapakah Ashabul Kahfi? Kemudian tanya tentang seorang raja yang memiliki kekuasaan timur dan barat. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, mereka bertanya tentang roh. Apakah itu roh? Itu 3 persoalan yang menyebabkan turunnya suratul Kahfi ni. Okey. Kemudian Nabi SAW kata insya-Allah, Nabi SAW kata Nabi akan tunggu wahyu dan Nabi akan jawab esok. Esok orang kafir tu datang lagi, tak ada jawapan, tak ada. Nabi tak boleh bagi sebab wahyu tak ada. Esok Nabi kata okey, esok dia orang datang lagi tuntut, tak ada. Esok punya esok sampai 15 hari wahyu tak turun-turun, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala selepas 15 hari barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan jawapan kepada persoalan-persoalan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sedih dah ketika itu. Dan pada ayat inilah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menceritakan, selitkan teguran tadi. Allah kata apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan sesekali janganlah engkau berkata tentang sesuatu hal bahawa aku akan inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan berbuat esok. Itu Allah nak tegur Nabi tu. Ayat yang ke-24, illa an yasha Allah, melainkan kecuali bahawa dikehendaki oleh Allah. Kena sebut insya-Allah tu. Allah Subhanahu wa taala ajar kita bagaimana maut, ajal semuanya di tangan Allah. Jadi tak jadi semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena lapik percakapan kita dengan tadi Allah ajar insya-Allah, illa an yasha Allah. Insya-Allah itu ialah satu lafaz yang kita boleh gunakan. Kalau orang kata esok jadi ke? Kita pergi Seremban, pergi ambil barang. Okey, esok jadi confirm. Kita cakap macam tu. Tapi yang terbaiknya kita akan cakap insya-Allah esok jadi confirm ke 8. Itu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu esok tu kita boleh sampai ke tak esok pagi tu. Tak ada siapa yang kat sini boleh confirm esok pagi dia akan hidup, betul jadi Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi, dan kita perlu ambil pengajaran tersebut, bahawa setiap perkataan, setiap janji itu perlulah dilapik dengan perkataan insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Kalau Allah hendak, insya-Allah jadi. Boleh. Aku boleh janji, tapi kalau Allah nak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa an yasha Allah, sambungan ayatnya wazkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah kembali Tuhanmu jika engkau lupa. Itu ayat pujuk lah tu. Allah Subhanahu wa taala nak cerita ini. Kalau kita tengok dari sudut psikologi Qurani, kan, kita ada seorang penceramah kita yang mengajar analogi Qurani, kan, Profesor Madya Dr. Suki, hari Sabtu. Minggu apa saya tak ingat. Sabtu pagi, kuliah subuh, dia akan mengajar analogi Qurani. Dia akan mengajar tentang bagaimana Al-Quran ni dapat mengajar kita sesuatu dalam kehidupan ni, dari sudut psikologinya, dari sudut parentingnya dan sebagainya lah. Okay. Dan kalau kita tengok sini, tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut psikologi Quran ni, Allah Subhanahu wa taala cerita tadi punya panjang, cerita tentang Ashabul Kahfi sekian, bilangan dia 7, 8 dan sebagainya. Tiba-tiba Allah masukkan teguran. Okey. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba je tegur Nabi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, cara kalau kita nak berkomunikasi ataupun kita nak tegur seseorang, isteri kita ke, anak kita ke, kita kena bagi ataupun bawakan dalam keadaan yang mereka suka dulu. Kita bawa ke kedai ke sebagai contoh, bagi barang hadiah ke dan sebagainya, cerita tentang kebaikan dia, kelebihan yang dia ada, terima kasih dan sebagainya. Kemudian kalau nak tegur, ketika itu kita selit sikit, kemudian kita tarik balik. Kata ustaz yang saya belajar tentang Ashabul Kahfi ni, Ustaz Arubi, dia kata
Kita gosok-gosok, kita cubit, kita gosok balik. Slow-slow. Kita tarik, main tarik tali kalau kita nak nasihat orang. Sama ada kawan ke, family ke dan sebagainya. Ini Quran ajar kita. Okey. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian Allah tegur sikit Nabi, kemudian Allah sapu balik dengan apa? Wadhkur rabbaka idza nasit. Ayat tu. Dan ingatlah kembali Tuhanmu jika engkau lupa, wahai Muhammad. Kalau lupa, sebutlah nama Allah balik. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Dan katakanlah, mudah-mudahan kiranya memberi petunjuk Tuhanku kepadaku kepada sesuatu yang lebih dekat dari kebenaran. Kemudian ayat yang ke-25 tuan-tuan dan puan-puan, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ayat yang ke-25 menceritakan tentang dan tinggallah mereka itu di dalam gua mereka selama 300 tahun. 300 tahun. Sinin 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah dengan 9 tahun. Kalau kita tengok dari sudut kita punya kalender yang berdasarkan matahari Syamsiah Hijri, berdasarkan Masihi ataupun berdasarkan dengan kaedah matahari, maka kita akan dapat 300 tahun. Okey. Dan tambah lagi 9 tahun bersamaan dengan tahun Hijri ataupun tahun Qamariyah, kiraan bulan ataupun kiraan Islam dikira dalam Qamariyah, kiraan berdasarkan bulan. Maka kalau kiraan berdasarkan bulan dapat 309 tahun, berdasarkan Masihi dapat 300 tahun. Sama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, walabithu fi kahfihim, mereka ini duduk dalam gua 300 sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Lama tuan-tuan. Kita hidup tak pernah lagi ada orang 300 tahun. Zaman-zaman kita ni lah. Zaman dulu biasa 1000 tahun, 900 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Dan kami utuskan Nabi Nuh ila qaumihi, berdakwah kepada kaumnya, alf sanatin, 1000 tahun, illa 50 'ama, 1000 tahun melainkan 50, maknanya 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada kaum dia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lama umat dahulu punya umur. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan ayat yang ke-25, qulillah, ayat yang ke-26, qulillahu a'lamu bima labithu. Dan Allah masukkan balik cerita Ashabul Kahfi tadi, dan Allah lah yang lebih tahu berapa lama yang mereka tinggal di sana, di dalam gua. Lahu ghaibus samawati wal ard, kata Allah, baginya keghaiban yang di sekitaran ataupun di sekalian langit dan bumi. Absir bihi wa asmi', alangkah terang dia melihat dan alangkah terang dia mendengar. Ma lahum min dunihi min waliyyin, dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah itu akan pelindung, wali. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak bersekutu di dalam hukumnya dengan seorang jua pun. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, dengan ayat 26 inilah dikunci kisah penghuni Kahfi. Habis. Cerita Al-Kahfi tamat di ayat yang ke-26 suratul Kahfi. So ayat yang ke-27 muka surat yang sebelah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, itu dah cerita tentang kisah yang lain pula. Seperti mana yang kita tahu, dalam suratul Kahfi ada 4 kisah. Kisah yang pertama ialah tentang Ashabul Kahfi. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan daripada kisah Ashabul Kahfi ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita pernah kuliahkan sebelum ini, Ashabul Kahfi dia terdiri daripada pemuda-pemuda. Okey, innahum fityatun, pemuda-pemuda. Mereka ini pemuda, fityah, pemuda. Pemuda yang mana? Amanu bi rabbihim, mereka pemuda yang beriman. Itu perkara fakta yang pertama, iaitulah mereka ini pemuda, bukan kanak-kanak
dan bukan orang tua, mereka ini pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kajian daripada Jordan pada tahun 1962. Mereka gali, mereka pergi ke tempat tersebut, pergi ke gua yang dikatakan Ashabul Kahfi ni. Seperti mana yang kita pernah beritahu sebelum ni, gua Ashabul Kahfi ni ada 30 tempat claim kata dia ada Ashabul Kahfi. Kalau Malaysia pun ada claim, itu saya tak tahulah. Kan? Biasanya ada setengah negara ni dia kuat claim tau. Tempat dia lah Nabi Yunus lah, tempat dia Nabi Sulaiman lah, macam-macam. Okey? Dan ada 30 tempat yang claim kata gua ni lah, tempat ni lah yang kat kawasan kami ni lah gua Ashabul Kahfi tu ada. Tapi setelah kajian dilakukan secara terperinci pada tahun 1962 oleh Jabatan Purbakala Jordan yang diketuai oleh Anwar Dajjani dengan Mahmud Al-Abidi, dibantu oleh urusan teknik Rafiq Dajjani dan juga Dr. Taisir Zibian dan juga tim yang lain, arkeologi yang lain. Mereka pergi ke tempat yang dinamakan tempat tersebut di Amman di Jordan. Dikatakan tempat itulah tempat Ashabul Kahfi yang dikisahkan dalam Suratul Kahfi ni. Mereka buat perbandingan. Setelah ditapis, disaring, ada dua tempat, sama ada di Turki ataupun di Jordan. So mereka dah kaji, yang Turki kaji dengan Turki, Jordan kaji dengan Jordan. Kemudian hasil daripada kajian ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia diterbitkan dalam satu majalah Al-Wa'yul Islam pada tahun 1969. So maknanya ada dalam 7 tahun lah lebih kurang siap kajian tu, dan diorang publish pada Januari 1969 bersamaan Zulqa'dah 1388, diterbitkan di Kuwait. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah penggalian, dalam tafsir ni disebut, setelah diadakan penggalian ke dalam gua, bertemu 6 peti mati yang berisi tulang-tulang lengkap dengan tengkorak-tengkorak, dan di samping itu terdapat 2 kuburan lagi. Ini bahasa Indonesia lah, sebab Prof Hamka ni dia ialah orang Indonesia. Okey. Kemudian bilangan ini cocok dengan bilangan terakhir yang dikuatkan oleh ahli-ahli tafsir, iaitulah 7 campur anjing 8. Baik. Kemudian kata Buya Hamka, tempat gua atau ngalau atau kahfi itu jauh terpencil dari jalan raya yang menghubungkan dengan kota. Itu menjadi bukti bahawa gua itu benar-benar mereka ambil jadi tempat beribadat. Kan sebelum ni ada kita kata mereka lari, selepas mesyuarat mereka lari daripada tempat tu ke dalam gua. Dan dikatakan gua ini sesuai tempat yang agak terpencil dan jaraknya boleh dikatakan sesuai dengan orang nak lari untuk menyorok. Tidaklah sampai 200 km, tidaklah. Jauh sangat, macam mana jalan kaki sampai 200 km. Jarak dia yang sesuai. Kemudian fakta yang ketiganya, kata Buya Hamka, rombongan penggali bertemu bekas runtuhan sebuah masjid sesuai dengan ayat yang tadi, lanatakhidhanna alaihim masjidah tu, menurut taksiran yang didirikan zaman kerajaan Bani Umayyah. Baik, kemudian didapati juga di sudut belakang gua sebuah lubang keluar muat seorang je muat yang menuju ke tempat beribadat yang di atas itu. Ada kemungkinan, kata Buya Hamka, bahawa dari lubang kecil itu penghuni gua membuat hubungan dengan keluarganya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Buya Hamka, fakta tentang Ashabul Kahfi ni, ada seorang panglima perang, tentera pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Al-Amir Usamah bin Munqidh. Dia dalam buku dia Al-I'tibar, diceritakan bahawasanya dia pernah semayang di masjid itu, dan disebutkannya juga bahawa tentera yang di bawah pengawasan dia mencuba untuk nak masuk dalam gua tu. Ini dalam kitab dia Al-I'tibar, Al-Amir Usamah bin Munqidh ni. Kemudian kata Buya Hamka dalam tafsir ni, di Jordan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan,
letak tempatnya sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran. Dari sudut yang kita cerita, matahari apabila naik tak kena panas, apabila turun maka ada juga cahaya yang masuk. Kemudian dikatakan desa tempat gua ini didapati bernama Rajib. Dan penyelidikan menunjukkan bahawa asal perkataan ialah Raqim. Dekat ayat depan ada apa? Warraqimi kanu macam mana ayat dia? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Bukan, sebelum tu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Tu warraqim. Raqimi kanu min ayatina ajaba. Raqim tu ada satu tempat di Jordan bernama Raqim. Nama dia Rajim, tetapi orang Jordan di sana, di desa tersebut, jim dia disebut dengan qaf. Gaya sebut. Rajim jadi Raqim. Raqim. Biasa orang Mesir pun sama juga, ada ga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada lagi beberapa yang menunjukkan bahawasanya kajian tersebut tally dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan dikatakan di situlah, di tempat sekarang ni lah, kalau kita pergi ziarah Jordan, dia akan bawa ke gua kahfi ni. Dan saya percaya ada yang dah pernah pergi pun. Okey, di Jordan tu dikatakan itulah tempat yang paling kuat berkenaan dengan tempat terjadinya Ashabul Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di depan Ashabul Kahfi tentang iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau kita dapat ambil pengajaran daripada Ashabul Kahfi ni tuan-tuan, pengajaran dia ada berbelas-belas pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang kita ada, kita tak sempat nak habiskan pengajaran yang kita boleh ambil. Mungkin kita akan sentuh pada pertemuan yang akan datang. Seterusnya kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi ni bukan kisah dongeng tetapi kisah nyata. Kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran, bukan untuk kita hafal nama-namanya, bukan kita untuk hafalkan ceritanya sahaja, tetapi i'tibar ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi inilah yang paling utama. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, kata Allah. Adakah kisah Ashabul Kahfi ini telah menjadikan kamu berasa ajaib, kata Allah. Bukan fokusnya pada perjalanan kisah ini, tetapi pada apa yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Kalau nak cerita ajaib tak ajaib, kata Allah, kalau kita rasa begitu ajaibnya orang yang tidur 309 tahun tak bangun-bangun tapi boleh bangun sihat hidup macam orang biasa, itu belum cukup ajaib, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Itu kalau kita kaji ayat tu, lagi banyak lagi perkara yang lebih ajaib daripada kisah Ashabul Kahfi ni, tentang bagaimana pertukaran langit, pertukaran malam dan siang. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, pertukaran malam dan siang. Tak habis kaji tuan-tuan. Kata Buya Hamka dalam tafsir ni, langit dan bumi yang kita hidup ni, langit tu kita tak tahu apa yang ada di langit. Kata Buya Hamka, bukan apa yang ada di langit, di bumi yang kita hidup selama 60-70 tahun ni pun kita tak habis kaji lagi. Sebab itulah dalam National Geographic, saya tengok ada satu channel, dia mengkaji tentang laut. Okey, dia mengkaji tentang laut. So dalam fact dia bagi tahu
Kajian setakat ini hanya 10% daripada lautan itulah baru dapat kaji 10% daripada lautan. Lautan yang ada dalam dunia ni, dalam bumi ni, para pengkaji baru dapat tahu 10% daripada apa yang ada di dalam lautan. Lagi 90% belum dikaji, belum dapat tahu apa yang ada. So mungkin ada yang dapat ada yang dapat nampak pergunungan dekat bawah, nampak ikan dan sebagainya. Semua tu fakta-fakta yang ada sekarang ni baru cover 10% daripada perkara sebenar yang ada di laut. Lagi 90% belum dikaji. Ini rancangan TV lah. Kalau rancangan TV tu tipu, saya sampaikan maklumat yang kurang betul lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itu saintis yang dalam cerita tu, National Geographic punya fact, mereka beritahu baru 10% manusia ni tahu apa yang ada dalam laut. Lagi 90, wallahu ta'ala alam, belum dikaji dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan kongsikan sedikit beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi ni, ataupun kisah Ashabul Kahfi secara khasnya, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-28 ataupun ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Cerita tentang pemilik dua kebun. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini dulu daripada saya. Segala salah dan silap, penyampaian kurang jelas dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wasyaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.